Dan juga amat mengejutkan ialah jawapan Menteri Kewangan bahawa kereta rasmi Menteri telah ditukar daripada Proton Perdana kepada kereta mewah Wildfire. Menteri Kewangan menjawab soalan Bayan Baru bahawa kerajaan membelanjakan RM5,759 sebulan untuk memajak kereta Wildfire daripada syarikat konsesi. Sejak April 2021 hingga September tahun ini, dalam 6 bulan sahaja, sebanyak 1.4 juta telah dibayar kepada syarikat konsesi tersebut. Kementerian Kewangan berkata lagi, perbelanjaan pertukaran kereta Wildfire ini dikatakan berbaloi kerana telah menjimatkan RM2.08 sebulan untuk sebiji Wildfire. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri Kewangan. Kejayaan ini harus diiktiraf sebagai pencapaian terbaik oleh MOF dalam kad laporan 100 hari nanti. Umum tahu bahawa kontrak membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia oleh syarikat Spenco Sendirian Berhad yang panjang menjangkaui 25 tahun telah tamat pada tahun 2020. Pada zaman PH, proses tender terbuka telah dimulakan dan dilaporkan 8 syarikat yang terlibat dalam proses tender. Kebaikan tender terbuka ini adalah membolehkan syarikat-syarikat berlumba-lumba menawarkan harga dan perkhidmatan yang terbaik. Isu pokok di sini adalah bagaimana kita memastikan tiada monopoli kontrak kerajaan. Pastikan open tender yang telus dan kompetitif. Syarikat menang tender boleh memberi penjimatan kepada kerajaan. Syarikat menang tender boleh memberi tawaran kereta dan perkhidmatan yang terbaik kepada pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja keras dan bersusah payah. Isu pokok adalah kerajaan boleh memilih antara beberapa syarikat yang menawarkan the best value for the money kepada kerajaan. Akan tetapi, selepas langkah Sheraton, kita dengar proses tender terbuka tersebut telah dihentikan dan ditukar menjadi rundingan terus. Pada bulan Januari 2021, dikabarkan kerajaan memulakan beberapa sesi rundingan dengan sebuah syarikat dan akhirnya memberi kontrak berbilion ringgit ini kepada syarikat tersebut secara rundingan terus. Saya ingin mendapatkan pengesahan daripada Menteri Kewangan, adakah syarikat tersebut yang menang tender itu adalah syarikat Spenco yang mendapat direct negotiation tersebut. Dikatakan syarikat tersebut telah mendapat tender pembekalan fleet kereta rasmi kerajaan selama 15 tahun dengan jumlah 308 juta ringgit setahun atau jumlah 4.6 bilion ringgit sepanjang 15 tahun. Saya ingin minta Menteri Kewangan memberikan putiran lanjut tentang kontrak ini. Berapakah jumlah kereta yang terlibat? Apakah jenis kereta yang dipajak untuk menteri, timbalan menteri, pelbagai lantikan politik, pegawai kerajaan, pelbagai peringkat? Kita mohon penjelasan secara terperinci. Syarikat lain yang memasuki tender RFP terdahulu, antaranya syarikat-syarikat GLC dan syarikat Bumiputera Gergasi yang terkenal, ada kilang kereta dengan track record yang cemerlang dan menawarkan harga yang lebih rendah dan menarik. Akan tetapi, malangnya semuanya gagal dalam proses tender tersebut. Salah satu syarikat dikabarkan syarikat Naza Corporation telah menawarkan terma dan syarat yang serupa dengan Spenco, tetapi pada kadar penjimatan 17%, iaitu 44 juta penjimatan setahun atau 664 juta ringgit penjimatan untuk 15 tahun. Satu penjimatan yang besar. Naza tawarkan kos kontrak 3.9 bilion, Spenco tawarkan 4.6 bilion, mana lebih murah. Tetapi Spenco dikabarkan dapat kontrak. Naza kalah. Saya tidak pertikaikan hak menteri, timbalan menteri, pegawai kerajaan mendapat kereta rasmi kerajaan. Ini memang diperlukan demi melaksanakan tugas rasmi mereka. Nak pilih Wildfire? Boleh, no problem. Tak ada masalah. Itu keputusan kabinet. Yang kita pertikaikan adalah direct negotiation. Jika benar
akan merugikan kerajaan. Adakah ada apa-apa udang di sebalik batu dalam kontrak ini? Siapa yang untung daripada kontrak berbilion ringgit ini? Jika kes ini benar, ia mendedahkan kes pemborosan, kemewahan, rasuah dan penyelewengan. Apakah heboh sangat kerajaan memberi bantuan RM300 kepada nelayan, RM150 kepada orang muda, RM700 one-off kepada pegawai kerajaan? Kononnya berjiwa rakyat, tetapi sebenarnya adalah kempen meraih undi. Hakikatnya, kerajaan campuran BN-PN PAS ini memberikan bantuan kereta mewah kepada diri sendiri hampir RM6,000 sebulan dengan pemandu dan unlimited petrol dan tol percuma. Kontrak kerajaan panjang berpuluh tahun mengikat kerajaan-kerajaan yang akan datang. Generasi kerajaan akan terpaksa tanggung kontrak yang lopsided ini. Mereka kata, janganlah salah kerajaan sekarang. Ini kerja kerajaan terdahulu. Yang amat berhormat Bera merupakan Menteri Kanan. Beliau membuat keputusan pada kertas kabinet yang sama. Jangan tolak tanggungjawab. Dulu Yang Berhormat Pekan pun pom-pam di Facebook setiap hari. Sekarang sunyi 1000 bahasa. Kontrak-kontrak rasmi ini, jika benar, membuktikan kerajaan BN-PN PAS ini langsung tidak insaf dan bertaubat daripada skandal raksasa 1MDB. Semua ini adalah bebanan kontrak yang perlu dibayar. Inilah sebab mengapa perbelanjaan perbekalan dan tanggungan hutang kerajaan Malaysia tidak dapat diturunkan. Anak cucu kita kena membayar hutang sampailah hari kiamat. Dalam pengurusan kewangan, baliklah ke pangkal jalan. Dengarlah teguran orang-orang tua kita. Berjimat-cematlah. Jangan membazir. Hidup dalam kesederhanaan. Jangan hidup mewah. Secara ikhlas, saya harap ini semuanya bukan benar. Ya, saya bersedia memohon maaf jika semua ini adalah palsu dan tidak benar. Hanyalah Menteri Kewangan boleh menjawab semua persoalan atau kemusykilan saya di atas. Saya tunggu jawapan Menteri Kewangan.